Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir bin Rohimi. Nombor metrik 10 DPM 19F2069. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan isu pergaulan bebas di Politeknik. Kita tentu tahu bahawa pergaulan bebas itu adalah satu bentuk perilaku yang kurang enak dipandang dan didengari oleh umat Islam. Pengertian pergaulan bebas menurut hukum Islam merupakan satu bentuk pergaulan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi, sama ada di tempat yang sunyi atau terbuka. Pergaulan bebas ini merupakan ciri-ciri pergaulan masyarakat jahiliah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai sistem hidup masyarakat jahiliah. Bentuk pergaulan ini telah ditolak oleh Islam sejak munculnya kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa sistem dan nilai hidup yang berpandukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pergaulan bebas meliputi pelbagai perkara, bukan sahaja antara lelaki dan perempuan yang akhirnya terjerumus dengan salah laku seks ataupun zina. Malah, pergaulan bebas remaja juga terjerumus kepada kes buli, dadah, gejala vandalisme dan lain-lain lagi. Hukum pergaulan bebas menurut Islam ialah haram. Okey, saya nak menerangkan objektif penghasilan video. Objektif penghasilan dalam tajuk ini ialah kita dapat menerangkan tentang permasalahan yang berlaku di kalangan remaja hari ini dan mampu memberikan jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi masalah sosial yang kian meruncing kini. Selain daripada itu, kita juga dapat mengkaji punca, kesan serta cara yang berlaku dalam pergaulan bebas. Dan juga kita dapat memberi kefahaman yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar tentang masalah pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan di Politeknik Malaysia. Allah telah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berkias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Al-Ahzab surah 33. Dalam ayat di atas, Allah telah memerintah para isteri Rasulullah SAW yang suci lagi bersih dan baik untuk tetap tinggal di rumah, dan perintah ini juga umum untuk setiap wanita muslimah. Mereka telah dilarang keluar dari rumah kecuali untuk suatu keperluan. Maka bagaimanakah mereka untuk melakukan iktilat atau pergaulan bebas? Apalagi sekarang banyak wanita menjadi rosak dan membuka tudungnya dan hilangnya rasa malu dan hawa nafsu, ataupun bertabaruj ataupun berhias, mempamerkan perhiasan dan keindahan tubuh di hadapan kaum lelaki. Tahukah kamu isu pergaulan sosial yang bebas dalam golongan remaja pada masa kini sering diperkatakan oleh masyarakat di Malaysia? Sejak akhir-akhir ini, kes melibatkan masalah tingkah laku seksual remaja semakin membimbangkan. Penularan gaya hidup barat ni juga ialah menjadi ikutan oleh generasi muda zaman sekarang. Hampir setiap hari kes berkenaan pergaulan bebas ni terpapar di dalam surat khabar untuk dijadikan pamparan umum kepada masyarakat untuk mengetahuinya. Di sini saya akan menerangkan faktor yang mendorong kepada pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan di Politeknik ialah
penghayatan ilmu agama yang lemah. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman di mana ia mendorong kepada seseorang itu dikuasai oleh nafsu daripada menggunakan akal fikiran mereka. Golongan ini kebanyakan tidak hirau akan balasan yang akan dihadapi pada hari pembalasan kelak. Akibat daripada itu, mereka tidak dapat mengenali dan membezakan kebaikan dan keburukan sesuatu perkara sebelum melakukannya. Tetapi ada di antara mereka yang tidak yakin dan tidak percaya dengan hukuman Allah. Apabila seseorang itu ditimpa musibah dan masalah dalam kehidupan mereka, barulah mereka sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada masa itulah mereka menyesal dan sedar akan kesilapan mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi, agar anak-anak tidak terjebak dengan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam, terutamanya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat hari ini menyebabkan golongan muda terutamanya mudah terdedah kepada pemikiran yang lebih bebas di mana mereka mampu mempengaruhi dan merosakkan akidah mereka jika mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kuat ataupun yang mantap. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya juga menjadi antara sebab pergaulan bebas berlaku di kalangan pelajar politeknik. Hal ini berkaitan dengan disiplin para pelajar yang mampu menarik perhatian orang lain untuk mengikut tingkah laku buruk mereka. Rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot secara drastik. Sebenarnya, golongan ini tidak mendapat perhatian yang lebih daripada ibu bapa dan keluarganya. Maka, mereka akan mencari rakan sebaya untuk bergaul tanpa sekatan dan halangan oleh keluarga. Secara tidak langsung, mereka akan membentuk satu kumpulan kecil yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Dalam pada itu, kita dapat melihat di mana remaja kini lebih mempercayai rakan berbanding ahli keluarganya sendiri. Sebagai contoh, sekumpulan pelajar lelaki mengajak beberapa orang pelajar perempuan untuk keluar dan menghabiskan masa di kedai, taman permainan dan pusat hiburan bersama-sama. Oleh hal sedemikian, mereka tidak akan menjaga batas pergaulan mereka sesama sendiri. Sebaliknya, mereka akan melakukan perkara yang melanggar hukum agama seperti mendedahkan aurat masing-masing keluar rumah tanpa kebenaran ibu bapa dan sebagainya. Ada kalanya remaja perempuan merasakan rakan lelaki lebih memahami hidup dan mudah memenuhi kehendaknya. Maka, bermulalah dari situ pergaulan secara bebas di antara lelaki dan perempuan tanpa memikirkan soal batasan dan pergaulan mereka. Faktor yang terakhir dalam mendorong kepada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ialah pengaruh media massa yang mudah diakses oleh golongan muda pada zaman kini. Manusia boleh mengubah pemikiran mereka dengan hanya melayari internet yang diakses ke seluruh dunia. Selain daripada melayari internet, rancangan-rancangan yang disiarkan di skrin televisyen juga memaparkan adegan-adegan yang tidak sepatutnya seperti seks, memegang tangan tanpa berlapik dan sebagainya. Media cetak seperti majalah yang berbentuk hiburan juga banyak memberi kesan negatif kepada pembaca dengan hanya memaparkan gambar-gambar artis beserta kelakuan dan gaya mereka yang mampu membuatkan golongan muda ini mengikut gerak-geri mereka. Tidak dinafikan lagi, media massa merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan akhlak di kalangan para remaja pada zaman ini. Remaja kali ini mudah untuk meniru segala aksi dan style selebriti pujaan mereka tanpa menghiraukan perkara tersebut adalah baik atau tidak baik.
Sebagai contoh, budaya punk seperti bertindik di telinga kiri bagi lelaki, seks bebas dan lebih dahsyat lagi, di mana pembuangan bayi pada akhir-akhir ini semakin berleluasa. Selain itu, kandungan di dalam majalah dan gambar-gambar yang dipaparkan kebiasaannya mendedahkan aurat yang keterlaluan dan menjolokkan mata semata-mata untuk mengauk keuntungan yang maksimum, mampu merosakkan minda para remaja. Kini, wujud pula satu saluran maklumat yang canggih dan sistematik, iaitu sumber internet di pusat cyber. Kebanyakan golongan remaja dahulu pergi ke pusat cyber hanya untuk melihat bahan-bahan lucah dan meneroka ke laman web pornografi yang mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan agama budaya masyarakat. Bukan hanya perlu pergi ke pusat cyber sahaja, telefon yang dimiliki oleh setiap orang pada zaman ini juga mudah untuk mengakses ke laman web pornografi tersebut. Nama saya Siti Maisara binti Jani, nombor kad matrik 10 DPM 19F 2009. Dalam video ini saya ingin bentangkan kesan-kesan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kesan-kesan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sering dikatakan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, kehidupan malam dan lain-lain. Memang istilah ini telah dapat dari budaya barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal seperti itu tanpa ada perasaan malu di khalayak ramai. Kejadian pergaulan memberi pengaruh yang besar kepada diri sendiri, ibu bapa, masyarakat dan juga negara. Yang pertama ialah pembuangan bayi. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak memberi kemanusiaan lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Namun, ibu bapa tidaklah harus dipersalahkan secara 100% kerana semua masalah berpunca daripada diri sendiri sebenarnya. Lemahnya pegangan agama boleh membawa kepada lemahnya akidah dan menjadi sebab utama pergaulan bebas ini berlaku. Jika seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan menjaga hubungannya dengan orang sekeliling termasuklah ibu bapa, keluarga, masyarakat dan rakan-rakan. Yang kedua ialah meningkatkan kes perguguran. Pelakuan seks bebas semakin menular dalam kalangan masyarakat, terutama dalam kalangan remaja yang tidak berfikiran secara matang. Perguguran menyebabkan kesihatan remaja tersebut terjejas dan berkemungkinan besar akan menghadapi masalah-masalah seperti kemandulan, jangkitan pada organ pembiakan dan kematian. Perguguran juga akan mengakibatkan gangguan emosi dan mental seperti kemurungan, mempunyai rasa bersalah dan hilang keyakinan diri. Individu tersebut akan mengalami gangguan mental dan emosi, tidak tenteram rasa bersalah. Oleh itu, seorang individu mestilah menanam sifat ihsan di dalam diri sendiri agar individu lebih berhati-hati dalam membuat keputusan supaya menghindari yang setiap perbuatan itu dilihat oleh Allah dan dinilai perbuatan oleh malaikat untuk bertimbang pada hari pembalasan. Yang ketiga, penyebar penyakit-penyakit yang membawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas ini antara lelaki dan wanita, tidak kiralah mental maupun fizikal. Antara penyakit tersebut ialah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Safar bin Ahmad Swandi, bernombor matrik 10 DPS 19F 2057. Saya akan menerangkan cara-cara mengatasi masalah pergaulan bebas di politeknik. Untuk poin yang pertama adalah membentuk perlakuan yang positif. Pembentukan perlakuan yang positif ini penting sejak zaman kanak-kanak
sangat diperlukan supaya dapat menjadi orang yang kuat dan mempunyai pendapat yang positif sehingga mampu mengawal dirinya daripada terjebak dalam pergaulan bebas. Dengan berpegang pada prinsip kehidupan ini adalah satu cara untuk mengelakkan pergaulan bebas antara remaja kini. Sebagai contoh, mereka boleh menyibukkan diri mereka dengan melakukan hal-hal seperti membaca buku yang bermanfaat dan beriadah di kawasan politeknik dan mendekati diri dengan pusat Islam. Untuk poin yang kedua adalah pandai memilih rakan sebaya. Pemilihan rakan sebaya yang kurang sesuai akan memudahkan seseorang itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk memilih rakan dan mengenali hati budi serta perlakuan mereka yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif. Jika didapati kawan itu terlalu banyak bersifat negatif, kita hendaklah segera menjauhkan diri dari mereka ataupun ajak mereka untuk berubah, selalu mengajak mereka membuat kebaikan. Sebagai contoh, setiap kali sebelum azan maghrib, mengajak rakan-rakan pergi ke pusat Islam dan membuat ibadah di sana. Untuk poin yang ketiga, dapat menerima diri sendiri. Terkadang, alasan seseorang memasuki pergaulan bebas adalah untuk diterima oleh lingkungannya. Orang seperti ini biasanya selalu merasa tidak mempunyai cukup kepercayaan diri dan sulit mencari cara agar selalu berfikir positif. Maka, ia ingin membuktikan diri dengan menjadi orang yang bebas tanpa terikat pada norma sosial. Cara menghindar diri daripada pergaulan bebas adalah kita harus menjadi seseorang yang tahu cara meningkatkan rasa percaya diri dan mendekati dengan orang yang berfikiran positif dan sportif. Dan poin terakhir adalah membatasi pergaulan. Pergaulan bebas bukanlah cara hidup yang baik kerana banyak kerugian yang akan ditimbulkan pada seseorang jika menjalaninya. Untuk menghindari ini, pergaulan bebas adalah baiknya jika membatasi pergaulan kepada lingkungan atau teman yang hanya akan memberikan pengaruh positif. Sebagai contoh, bataskan diri daripada perbualan antara lelaki dan wanita kerana dari situ dapat mengelakkan penimbulan syahwat dan fitnah. Kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan mereka sebaiknya dalam mengatasi masalah ini kerana jika pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ini tidak dibendung atau dicegah, kemungkinan masalah yang lagi besar seperti berluasanya aktiviti sumbang yang tidak diingini akan menimpa individu, masyarakat serta mampu memburukkan nama agama Islam atau negara. Selain itu, seperti yang kita lihat, pergaulan bebas ini memberikan impak yang negatif berbanding daripada positif. Dalam kehidupan seseorang, terutamanya tertumpu kepada pelajar, kerana pergaulan bebas ini boleh menyebabkan terjerusnya ke arah zina. Hal ini juga telah memberikan impak kepada masyarakat kerana mereka terpaksa menahan malu melihat remaja yang masih muda menyelesaikan masalah mereka, seperti membuang bayi yang tidak bersalah. Selanjutnya, bagi mencegah pergaulan bebas ini daripada meningkat berluasa, beberapa ialah orang yang perlu memain peranan penting dalam menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak ketika mereka masih kecil. Perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa secara tidak langsung akan diikuti oleh anak, sama ada perbuatan itu yang boleh dicontohi atau yang negatif. Ibu bapa perlu mementingkan agama Islam kepada anak mereka agar tidak terpesong jauh dari landasannya. Akhir sekali, pergaulan bebas tidak akan terjadi jika semua pihak banting tulang dalam mencegah gejala ini daripada perluasa dan tiada sifat mementingkan diri dalam diri mereka. Kita juga sebagai masyarakat yang prihatin memerlukan mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak remaja melalui pergaulan bebas ini. Sekian, terima kasih.